boleh ya? Ini kaki sebut. Okey, pelancaran hari ini adalah pelancaran Ops Selamat yang telah menggantikan Ops Sikap lah. Bagi mulai tahun ini, Ops Selamat peringkat negeri Melaka dengan acuan kata dia rumah selamat, selamat sampai ke destinasi. Sebenarnya Ops Selamat ni tumpuan bukan saja pada keselamatan di jalan raya, tapi juga terhadap keselamatan rumah kita semasa kita balik kampung lah. Jadi bagi dalam konsep Ops Selamat ni, selain daripada apa yang dilaksanakan oleh polis setiap tahun bagi keselamatan jalan raya, pihak polis juga akan meningkatkan penundaan dan menjaga kediaman masyarakat yang balik kampung. Jadi kalau dari segi statistik, bagi Ops Sikap yang lepas pada tahun 2010 kalau dibandingkan dengan tahun 2011, terdapat penurunan kemalangan yang berlaku di Melaka, iaitu bagi tahun 2010 banyak 690 kemalangan telah berlaku berbanding dengan 642 kemalangan yang berlaku pada tahun lepas. Ini di sekitar negeri Melaka semasa Ops Sikap yang lepas lah. Jadi penurunan sebanyak 18 kes. Dan juga kalau kita tengok dari segi kemalangan maut, 8 kemalangan berlaku pada tahun 2011 berbanding dengan 10 kemalangan pada tahun 2010, iaitu penurunan sebanyak 2 kes. Tapi jumlah yang maut masih samalah, 10 orang meninggal dunia pada 2010 dan 10 orang juga yang meninggal dunia pada 2011. Jadi diharapkan di bawah Ops Selamat ni yang dilancarkan pada tahun ini, kita dapat kurangkan lagi jumlah kemalangan yang berlaku di sekitar negeri Melaka. Jadi kalau kita tengok dari segi statistik juga, kebanyakan yang terlibat dalam kemalangan, yang cedera, yang meninggal ialah dari kalangan penunggang dan pembuncing motosikal serta juga pemandu kenderaan. Dan jalan-jalan yang di mana kebanyakan kemalangan berlaku, saya bagi sedikit statistik ya. Yang tertinggi bagi tahun lepas saja, kebanyakan kemalangan di Melaka berlaku di jalan negeri. Jalan negeri ya, yang tertinggi. Yang kedua, ya, kita tengok sikit, ialah di jalan persekutuan. Jalan persekutuan. Dan ketiga ialah di jalan bandaran. Yang kurang berlaku kemalangan ialah di jalan di Lebuh Raya lah, di Lebuh Raya. Jadi saya haraplah jadi para penduduk di negeri Melaka akan ambil ingatan tentang keselamatan mereka semasa mereka memandu di sekitar Melaka lah. Dan kalau kita tengok, kebanyakan kemalangan disebabkan oleh kecuaian pemandu dan penunggang sendirilah. Seperti sebagai contoh, tidak memakai tali pinggang lidah, tidak memakai pinggang lidah. Itu yang kami bagi pada hari ini, pinggang lidah pada penunggang motosikal, dan juga memandu melebihi had laju dan sebagainya. Jadi saya ingin menasihati semua warga negeri Melaka apabila balik kampung atau semasa berada di negeri Melaka supaya mematuhi peraturan lalu lintas. Okey, dan sebelum berlepas balik kampung, saya menasihati mereka untuk memeriksa kenderaan, menentukan kenderaan mereka ini selamat untuk dipandu balik ke kampung, dan memandu mengikut peraturan lah, iaitu jangan melebihi had laju. Kalau letih, berhentilah di tepi. So, banyak yang nasihat-nasihat yang telah diberi sebelum ini, dan saya harap para pemandu akan mengikutilah, yang mematuhilah yang nasihat dibagi. Okey, ini saya rasa PES nak tahu juga mana-mana jalan-jalan di Melaka yang kita akan bagi-bagi tumpuan. Saya rasa saya akan baca sikit, tetapi saya rasa kalau untuk detailnya boleh dapatkan daripada saya punya pegawai. Kawasan yang kerap berlaku kemalangan di Melaka, kita mulakan dengan daerah Melaka Tengah, sepanjang Lebuh AMJ yang melibatkan laluan Paya Rumput, Cheng, Melaka Sentral, Bukit Palah, Semabuk, Kandang dan Mumbai.
bagi daerah Alor Gajah ada 5 jalan yang kita perlu berhati-hati, iaitu Jalan Masjid Tanah, Jalan Kuala Sungai Baru, Jalan Lendu, Pekan Alor Gajah, Jalan Solok Buku, Pekan Masjid Tanah, Leboh SPA, Gangsa, dan Jalan Masjid Tanah, Leboh Redang. Manakala bagi daerah Jasin 4 patang jalan, iaitu Jalan Jasin Bemban Tehir, Leboh AMJ, Jalan Melaka Muar, Jalan Merimau Jasin. So saya berharaplah pemandu yang menggunakan jalan-jalan ini akan sentiasa berhati-hati. Kami akan letakkan anggota trafik untuk memantau kawasan-kawasan ini dan saman akan dikeluarkan kepada mereka yang melanggar peraturan lalu lintas. Okey, bukan tujuan dia untuk menyusahkan orang, tapi untuk kita dapat menentukan bahawa mereka akan sampai ke destinasi dengan selamat. Itu dari segi aspek keselamatan jalan raya. Saya akan bagi sedikit statistik berkenaan dengan rumah selamat lah. Jadi kalau kita tengok bagi tahun 2011 berbanding dengan 2010, terdapat peningkatan dalam kes pecah rumah semasa tempoh pilihan raya. Tempoh yang saya ambil ialah tempoh semasa Opsikap. Jadi bagi tahun 2010, 41 kes pecah rumah berlaku di sekitar Melaka berbanding dengan 48 kes pada tahun lepas, iaitu peningkatan sebanyak 7 kes. Okey. Jadi saya ingin mengingatkan masyarakat yang nak balik ke kampung atau keluar dari rumah mereka balik ke kampung ni, supaya memerlukan kepada pihak polis. Berbagai cara yang boleh digunakan untuk memerlukan polis, sama ada melalui telefon kepada balai polis berkenaan atau buat turun orang yang ada pada website PDRM, dan boleh juga mereka pergi sendiri ke balai polis untuk memerlukan di mana mereka akan bila dia nak tinggalkan rumah dan bila dia akan balik, dan di mana address dia, contact number. Mereka juga boleh telefon hotline Melaka, iaitu di 06 285 1999, dan bagi ahli rakan kop, mereka boleh hantar SMS melalui sistem rakan kop, iaitu di 32728. Okay. Selain daripada itu, saya ingin menasihati masyarakat apabila balik kampung untuk memerlukan pada jiran mereka yang boleh percayalah, yang terdekat, supaya apabila mereka balik kampung, jiran mereka juga boleh bantu sekali-sekala menjenguk rumah mereka. Dan kalau mereka kalau mereka melihat ada orang yang mencurigakan atau kereta mencurigakan, mereka boleh masukkan juga kepada polis untuk polis datang siasat. Selain daripada itu, bagi keselamatan rumah juga, saya menasihati masyarakat supaya apabila kita memasang bangga, biasanya kita sampai kampung kita kunci, kalau kita bangga, gunakanlah bangga yang berkualiti tinggi, dan memasang grill lah pada rumah mereka. Dan kalau mereka boleh mereka mampu memasang CCTV dan alarm. Okay, kalau mereka mampu boleh memasang CCTV dan alarm, ini akan mencegah daripada rumah mereka dimasuki oleh penjenayah. Selain daripada itu, saya berharap mereka juga akan hentikan langganan surat khabar lah. Sebab kalau kita balik kampung, kalau masih lagi orang hantar surat khabar tapi tak diambil, saya rasa penjenayah akan tahu sesuatu tentang rumah itu. Ada juga orang yang suka memasang lampu berbalik, tapi sebaik-baiknya ada timer lah. Sebab kalau siang hari pun ada lampu, malam ada lampu, mungkin dia akan tahu bahawa tak ada orang di rumah. Okey, saya rasa itu saja dari